Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah kumpulan paranormal Baitu. Masih ingat lagi tim paranormal Baitu ni? Kisah yang datangnya daripada karya Fira Syazik Firas. Baitu. Weh, korang, esok jom pergi bangunan tinggal kat Bandar Selising tu nak? Lagipun dah lama sangat kita tak terjah-terjah ni. Hei, rindu pula. Saka, Fai, Yuri, korang on tak? Firas memberi cadangan. Sudah lama benar tim paranormal Baitu tidak mengganas macam dulu-dulu. Bukan tak ingin, tapi masing-masing terikat dan sibuk dengan tugas. Aku on je, tapi tundalah sehari dua lagi. Kalau malam Sabtu ni aku totally off, memang aku free lah malam Sabtu. Tapi tak jauh sangat ke sampai ke Selising tu? Fai inginkan kepastian. Okey, aku on. Kau apa macam, Yuri? Diam je dari tadi. Alah, bukan jauh sangat pun. Firas bertanya kepada Yuri. Aku ikut je. Tak ada hal lah. Cantik. Kalau semua setuju, malam Sabtu ni jumpa dekat sini pukul 8. Okey, deal. Hidup Baitu! Serentak suara mereka bergema. Terpinga-pinga, mata-mata dalam restoran mamak tu memandang. Tapi, ada mereka kisah. Firas menumpukan perhatian pada PC di depannya. Dia mencari maklumat tentang bangunan tinggal yang akan tim Baitu terjah esok malam. Tidak banyak maklumat yang diperolehi. Seperti yang dijanjikan, kedai mamak menjadi balai pertemuan. Setelah yakin semua barang keperluan dan berfungsi, maksudnya lah kan, dengan baik, mereka bergerak menuju destinasi. Mereka menaiki Frontier milik Fai. Kenderaan warna silver itu bersinar membelah pekatnya malam. Tepat jam 1 pagi, mereka sampai di pekarangan kilang lama. Kenderaan diletakkan betul-betul berhadapan dengan bangunan kilang lama itu. Suasana malam sedikit sejuk. Angin bertiup agak kuat. Mungkin sebentar lagi hujan akan turun. Sememangnya menjadi rutin tim mereka. Sebelum menerjah di mana jua lokasi sekalipun, mereka akan mulai dengan doa. Saka mengetuai bacaan doa dan diaminkan oleh yang lain. Bangunan yang akan diterjah mereka itu dulunya adalah sebuah kilang memproses makanan dalam tin. Masih banyak lagi mesin-mesin memproses yang ditinggalkan. Tapi sebab musabab mengapa kilang itu tidak beroperasi lagi tidak diketahui. Pertama kali kaki mereka menjejak ke dalam kilang, ada semacam bau mistik yang terbau. Masing-masing memandang sesama sendiri, tapi hanya mendiamkan saja. Firas menyuluh di segenap penjuru kilang. Terasa panas tengkuknya seperti nafas dihembus. Saka dan Fai memeriksa bahagian belakang bangunan. Yuri, tunggu aku. Yuri menaiki tangga ke atas.
pantas betul Yuri tanpa menunggu yang lain. Sampai di atas, Yuri entah ke mana. Mungkin menjelajah setiap ruang. Yuri! Hei, kau ke mana? Yuri! Yuri! Firas mencari di segenap bilik yang ada di aras satu. Jangankan Yuri, bayang Yuri pun tak ada. Baru sampai dah kena game. Tak boleh jadi ni. Baru saja dia memusingkan tubuhnya, kelibat seseorang dilihat masuk ke bilik hujung. Dia pasti matanya tak salah melihat. Langkah diatur dengan berhati-hati. Pintu bilik yang sedikit renggang ditolak perlahan. Dia menyuluh sekeliling bilik. Hanya ada sebuah meja kayu yang sederhana besar, juga beberapa buah kerusi. Namun Yuri tiada di situ. Segera ia keluar dari situ menuju ke bawah. Dia mendapatkan Saka dan Fai. Ternyata Yuri ada di situ bersama mereka. Ha, kau ke mana makcik? Dari tadi lagi kita orang tunggu. Kau jangan cakap kau naik ke atas seorang sorry babe. Memang aku naik ke atas tadi. Sebab tadi aku nampak Yuri ke atas tu. Tu yang aku follow tu. Tapi bila sampai ke atas, bayang Yuri pun tak ada. Alih-alih aku tengok Yuri ada kat sini dengan korang. Hai, confuse akulah. Engkau baca ayat peninding diri tak? Kalau dah kena game macam tu, memang tak baca dah tu. Lagi satu, kita satu tim ke mana je kena bersama. Ingat tu, jangan bertindak sendiri. Bahaya. Berapa kali dah aku pesan. Lain kali masuk dalam kepala. Saka mengingatkan. Dah, jom naik atas. Kat bawah ni tak ada apa-apa dah. Macam tak ada entiti je kat bawah, kat sini, Firas. Kau yakin ke tempat yang kau cari ni okey? Saka inginkan kepastian. Kerana terjah di tempat yang tiada apa-apa adalah sia-sia. Belum pernah bayi tu balik dengan tangan kosong tanpa pengalaman dari setiap terjahan. Sambil menaiki tangga, Saka melayan perasaan. Sinar matamu bagai api menyambar, bawaku pulang. Oi! Diam boleh tak? Bukan sedap pun suara kau. Menyeramkan adalah. Tak sedap pada kau, tapi sedap lagi merdu pada penghuni dalam kilang ni. Yuri dan Saka bergurau nakal. Tiba di atas, mereka memeriksa setiap bilik yang ada. Boom. Saka berjalan di hadapan. Dia berdiri di tengah lorong antara bilik-bilik. Sambil membaca surah-surah lazim untuk berlindung diri, muncul satu makhluk berwarna merah menyala secara tiba-tiba. Siapa kau? Apa tujuan kau semua kemari? Jangan ganggu tempat kami. Keluar dari sini jika tak mau masalah. Saka ingin berbicara dengan makhluk yang muncul secara tiba-tiba itu. Mereka berbicara dengan menggunakan mata hati, tanpa disedari dan didengar oleh rakan-rakan yang lain. Boom. Bunyi kuat dari dalam bilik hujung, seolah-olah ada benda berat yang jatuh. Makhluk yang sedang berbicara dengan Saka serta-merta hilang. Keempat sahabat itu meluru masuk ke kamar yang terletak di hujung sekali. Bau benda terbakar memenuhi ruang bilik. Bilik itu terasa amat bahang sekali. Saka menyuluh sekitar. Ruang bilik seakan terasa sesak dengan tamu yang tidak terlus oleh mata kasar.
Yuri dan Firas terpampam ke dinding. Mereka seakan ditolak dan dihimpit oleh orang ramai yang beresak-esak di ruang yang sempit. Yuri! Yuri, kau okey ke? Aku rasa macam tak boleh bernafas lah. Rimas aku rasa ni. Cuba bertahan, Firas. Saka amat terkejut dengan apa yang disaksikan depan matanya. Kamar itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang berwarna hitam merah. Daging tubuh mereka masih berasap, seolah dibakar. Daging-daging tubuh mereka yang separuh masak bercampur darah itu seolah mencair dan luruh ke lantai. Makhluk yang berbicara dengan Saka muncul kembali. Wajahnya yang hanya terlekat sisa-sisa daging terbakar amat hampir dengan wajah Saka. Bau busuk daging terbakar bercampur darah menusuk ke hidung. Apa tujuan kamu semua datang kemari? Keluar dari sini. Jika kamu tidak ingin terus berdiri bersama kami, keluar! Saka yang walaupun terkejut dengan situasi, cuba menenangkan dirinya. Tidak seorang pun dari ahli bayi itu tahu bahawa Saka dapat dan boleh berinteraksi dengan makhluk-makhluk tidak terlus mata ini. Kami tiada niat jahat. Kami hanya ingin tahu siapa kamu semua, bagaimana kamu ada di sini dan apa yang terjadi sebenarnya. Saka berbicara dengan makhluk itu tanpa suara, juga tanpa diketahui oleh yang lain. Ini tempat kami. Sudah lama kami di sini. Kami akan terus di sini hingga kiamat. Asalnya, kami bekerja di sini. Kami semua bekerja dengan tekun mencari rezeki untuk keluarga. Majikan kami, Encik Halim, ketika itu amat prihatin hal ehwal pekerja. Tapi setelah dia meninggal dunia, nasib kami berubah. Isteri muda Encik Halim, Puan Azlin, mengambil alih syarikat. Puan Azlin berkahwin lagi dengan Rahman. Rahman amat tamak dan licik. Gaji kami dipotong tanpa sebab. Kebajikan kami semua tidak dijaga. Suatu malam, kami semua disuruh bekerja demi masa. Kami dijanjikan bonus dan bayaran yang tertunggak sekian lama. Tapi semuanya hanya helah Rahman. Sebelum subuh, semua pembungkusan makanan telah kami selesaikan. Kami menunggu bayaran kerja lebih masa yang dijanjikan. Hoi, korang semua. Encik Rahman suruh kamu naik ke atas, ke ofis. Tunggu sampai dia datang. Mungkin dia lambat sikit, tapi dia pasti akan datang. Tapi kami semua diperangkap. Rahman mengubah orang untuk membakar kilang ini tanpa kami sedari. Kami semua seramai 30 orang terperangkap dalam kebakaran tersebut. Kami semua terkubur di sini. Mayat kami rentung. Roh-roh kami bergentayangan dan tidak tentram. Kami akan tetap berada di sini hingga azali. Kamu semua harus keluar dari tempat ini segera sebelum subuh menjelang. Jika tidak, kamu juga akan terperangkap bersama kami semua di sini. Sehabis memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di kilang itu, semua makhluk-makhluk itu hilang dari pandangan. Bau benda terbakar juga beransur hilang sedikit demi sedikit. Setelah selesai berbicara dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di kilang itu, Saka mengajak rakan-rakannya beredar.
Eh, Saka, kau dah kenapa senyap je dari tadi? Tanya Fai. Tak ada apalah. Kepala aku ni rasa berdenyut sikit. Saka cuba memberi alasan. Kereta bergerak meninggalkan bangunan kilang yang meragut puluhan nyawa. Fai tersenyum memandang rakan-rakannya Yuri dan Firas telah hanyut di buai mimpi. Hanya Saka yang masih berjaga merenung keluar dari tingkap. Jauh di sudut hati, Saka bersyukur kerana mempunyai rakan-rakan yang sama minat dengannya, iaitu Terjah. Tim Paranormal Baitu akan kembali lagi menerjah di setiap pelusuk tanpa gentar. Nantikan Baitu. Di mana ada entiti, di situ ada Baitu. Sekian daripada Fira Syazik Firas. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.